Okey, pemerintah memang kita kena minta. Sebab mereka sendiri yang mencalonkan diri mereka untuk menjadi pemimpin kita. Dan mereka kena tolong kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan wakil rakyat ni, dia kena ada SB dia sendiri. Di taman-taman, di flat-flat, di kampung-kampung, untuk dia dapat kesan siapa yang perlu untuk diberi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallas hilati adrik. Qala an Hakim ibn Hizam radhiyallahu ta'ala anhu. Qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'a'tani. ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بطيب نفسه بورك له فيه. Alhamdulillah, kita masuk pada muka surat 82 daripada Hakim bin Hizam radhiyallahu ta'ala anhu. Qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atani. Kata Hakim bin Hizam, saya pernah meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atani, dan Nabi kita memberi. Thumma sa'altuhu fa'atani. Kemudian lama selepas itu saya meminta lagi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atani. Dan Nabi kita memberi lagi. Thumma sa'altuhu fa'atani. Kemudian lama selepas itu saya meminta lagi fa'atani. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tetap memberi. Thumma qala. Tetapi selepas itu Nabi kita berkata, Ya Hakim, wahai Hakim, inna hadzal mala khadiratun hulwa.
bahwasanya harta ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah hadiratun hulwah, ialah suatu yang kalau dipandang dilihat indah. Hulwah kalau dirasakan manis. Faman akhadhahu, sesiapa yang mengambilnya, bi tibi nafsihi, dengan rasa senang hatinya, burika lahu fihi, maka akan diberkati dia pada ambilannya itu. Alhamdulillah, kita masuk kepada tajuk memberi lebih baik daripada menerima. Satu masa seorang sahabat Nabi bernama Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu. Dia ada satu pengalaman yang menarik di antara dia dan Rasulullah. Dan mulianya para sahabat Nabi, setiap kali mereka mendapat sesuatu pengalaman yang menarik, mereka berkongsi. Iaitu maka dengan makna mereka meriwayatkan, mereka ceritakan kepada orang lain. Maka apa yang mereka ceritakan pada orang lain itu disambung, sampailah cerita itu kepada kita pada hari ini. Maka dinamakan penceritaan dan pengalaman itu dengan hadis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seorang sahabat Nabi bernama Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu, dia kata, aku pernah minta kepada Rasulullah. Bila dia minta kepada Rasulullah, Nabi kita bagi, fa'a'tani. Kata dia, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'a'tani. Kata dia, aku dulu pernah minta kepada Rasulullah, meminta sesuatu. Fa'a'tani, dan Nabi kita memberi. Kalau kita mengaji bahasa Arab, kita akan tersangat faham. Fa'a'tani memberi makna langsung. Saya minta kepada Rasulullah, langsung Nabi kita bagi. Maknanya Nabi kita tidak menangguh-nangguh memberi. Bila mana orang minta pada kita, maka adab dalam situasi orang minta, kena bagi serta-merta. Kena bagi langsung kalau kita ada. Nabi kita SAW bukan setakat kalau diminta dan Nabi kita ada, Nabi kita bagi. Tetapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau Nabi tak ada pun yang diminta, Nabi tetap bagi dengan Nabi janjikan, nanti kalau ada aku bagi. Itu akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atani, bila mana saya minta, Nabi kita langsung bagi. Thumma, kemudian. Kemudian ni kalau datang dengan thumma, memberi makna lambat sikit. Lepas daripada tu, lama lepas tu dia panggil thumma. Sa'altuhu, saya minta lagi kepada Rasulullah. Orang ni pun dia reti bahasa. Orang ni pun dia reti bahasa. Dia pun berakhlak mulia. Yang pertama, dia tahu pada siapa yang dia nak minta. Orang yang kita boleh meminta ialah kepada dua jenis orang. Yang pertama pemerintah, yang kedua orang soleh. Siapa boleh minta pada pemerintah? Memang pemerintah kena bagi bila rakyat minta.
Lebih-lebih lagi orang yang jadi wakil rakyat. Wakil rakyat ni sebenarnya bukan semua wakil rakyat duit banyak. Bukan semua wakil rakyat ada duit banyak. Gaji dia banyak mana saja. Tapi bila jadi wakil rakyat, dia kena bersedia untuk duduk dalam situasi orang meminta. Dan dia kena bersedia untuk memberi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita yang faham situasi wakil rakyat yang tak ada duit, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kecuali kalau wakil rakyat itu memang daripada parti pemerintah. Kalau wakil rakyat daripada parti pembangkang, itulah selalunya yang tak ada duit. Bila mana kita angkat dia jadi pemimpin kita, kita kena tolong dia. Bila kita angkat dia jadi pemimpin kita, wakil kita, tolong dia. Tolong dia macam mana? Bagi ataupun cari jalan bagi dia ada sumber untuk dia nak bagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi cari jalan macam mana dia nak ada sumber, disebut dengan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Iaitu bertolong-tolong di atas perkara baik dan bertolong-tolong di atas perkara taqwa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita buat tabung, kita cari sumbangan untuk asnaf, anak yatim, ibu tunggal. Berarti kita pun mendapat habuan juga bila mana dia memberi. Sebab Nabi kata, ad-dallu al khaika fa'ilih. Orang yang menunjuk kepada suatu kebaikan seperti orang yang buat kebaikan. Jadi dia menyumbang dengan usaha kita. Dia menyumbang dengan sumbangan yang kita tunjuk kat dia. Kita pun mendapat pahala sama, sebab dia bagi, kita dapat pahala sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, pemerintah memang kita kena minta. Sebab mereka sendiri yang mencalonkan diri mereka untuk menjadi pemimpin kita. Dan mereka kena tolong kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan wakil rakyat ni, dia kena ada SB dia sendiri. Di taman-taman, di flat-flat, di kampung-kampung, untuk dia dapat kesan siapa yang perlu untuk diberi. Maknanya dia kena ada kaki. Contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di flat dekat dengan kita ni contohnya. Ataupun di kampung kita contohnya. Di kampung kita ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, contohnya, jalan tak apa elok. Kalau beli kereta baru, habis pakat longgak habislah. Skru kereta tu. Lama-lama bunyilah kereta tu. Ni sebab jalan tak elok. Jadi makna wakil rakyat ni, dia kena alert dalam semua perkara, sebab dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari bangkit esok. Maka subhanallah, tolong dia dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan cara setiap perkara dalam kawasan, daerah, kampung, taman kita sampai pada pengetahuan dia. Okey, tugas kita menyampai. Tapi kalau dia tak laksanakan tugas, hati dia dengan Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kerja kita boleh minta kat dia. Ini pemimpin. Yang kedua, orang yang boleh kita minta ialah orang soleh. Orang soleh ni macam mana? Orang soleh ni ialah orang yang kita lihat baik di mata kita, dengan sebab hubungan baik dia dengan Allah, dan dengan sebab hubungan baik dia dengan orang. Maka dipanggil dia orang soleh. Dia main masjid. Bila orang tu duduk aja main masjid, dia ada orang keperluan ni, dia tunggu di luar masjid. Dia kata, bila kita keluar, dia kata, pakcik, ada sikit tak duit nak minta sumbangan sikit.
Pasal apa dia boleh bagi? Pasal apa dia boleh minta? Sebab pada pandangan matanya, kita tu orang baik. Tok Imam, Tok Siak, Tok Bilal, Ustaz, Tok Guru. Baik. Pasal apa boleh minta kepada orang soleh? Sebab pertama, orang soleh, kalau meminta, kita minta daripada dia, dia tidak mengungkit. Kalau orang tu bukan orang soleh, kalau kita minta, dia bagi, nanti satu masa, dia kata, dulu bukan bagi dah kah? Dia ungkit balik. Dia kata, muka ni duk minta selalu ni. Ni minta lagi. Ni kalau bukan orang soleh. Kalau orang soleh, minta bagi. Bukan mesti bagi seperti mana dia minta. Dia minta RM50. Kita ada RM20 ya. Bagi RM20. Kita ada, dalam poket kita hari tu ada RM5 ya. Allahu Akbar, tak buat dompet duit 5. Bagi 5, bagi semua. Di rumah ada lagi duit. Jadi subhanallah. Dan berapa kali pun orang minta, kita tetap kita bagi. Sebab Nabi kata, lisa'ili haqqun wa in ja'a ala farasin. Maka setiap orang minta, kita kena bagi. Sekalipun dia datang dengan berkenderaan, kan dengan kenderaan yang paling mewah sekali. Baik. Maka di sini yang diminta oleh Hakim bin Hazim ialah Rasulullah sendiri. Kata Hakim bin Hazim, aku pernah minta kepada Rasulullah. Nabi kita bagi. Lama lepas tu aku putih lagi. Duit ataupun kecukupan aku putus lagi. Aku minta lagi kepada Nabi SAW. Nabi kita bagi lagi. Sampai 3 kali diceritakan oleh Hakim bin Hazim. Nabi tetap bagi. Benda yang sama pernah dilakukan, dibuat oleh orang kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Umar satu hari, orang meminta, dia bagi. Esok mai lagi orang tu, dia bagi lagi. Orang hak ni dia tak ikut macam dengan Hakim bin Hazim. Minta hari ni bagi, esok mai lagi minta bagi. Dia hari-hari dia minta. Dan Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala orang yang sangat sabar. Kita ni kalau minta hari-hari, kita keluar macam tadi. Hari-hari kita kalau hari-hari meminta, kita akan keluar macam tadi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi Sayyidina Umar ni dia sabar. Dia bagi, dia bagi, dia bagi, dia bagi, dia bagi. Dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan sudah pasti yang diberi itu bukan hak dia. Sebab Sayyidina Umar termasuk di kalangan khalifah yang meneladani Rasulullah. Mereka tak ada duit. Jadi pemberian yang mereka bagi ialah daripada Baitul Mal. Peruntukan yang diperuntukkan untuk rakyat, untuk kerajaan memberi. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lama sampai orang tu datang minta. Satu hari Sayyidina Umar kata, mau tak kalau esok hang tak main minta dah. Dia kata mau. Maka Sayyidina Umar kata, kalau hang esok hang tak esok hang minta ni sebab hang perlu, kata Sayyidina Umar. Maknanya, mau tak aku tanya kalau hang esok hang tak main minta dah, maknanya esok hang kaya dah. Mau, kata dia. Hang balik rumah hang baca Quran. Hang baca Quran. Oleh kerana orang ni betul ini dia panggil bullah. Bullah ni sifat betul. Dia tak kerti kelentong orang. Bullah ni sifat penghuni syurga. Siapa yang sifatnya betul, dia masuk syurga. Mana orang yang tak kerti kona-kona. Dia tak kerti kena orang, dia tak kerti kelentong orang. Akhirnya subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang ni balik rumah betul dia baca Quran. Seperti mana Sayyidina Umar suruh, dia buat sungguh dia baca Quran. Akhirnya, esok betul tak main dah orang ni. Lusa tak main dah orang ni. Tulat tak main dah orang ni. Minggu depan tak main. Sampai Sayyidina Umar kata, tak main dah ni. Sayyidina Umar rasa teringat kat dia pula. Lama-lama Sayyidina Umar kata, pergi cari saat dia ni. Tak mana duk main selalu. Tapi tak main dah lah ni. Betul sungguh dia ni. Akhirnya subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cari, jumpa. Bila jumpa,
Dia menjumpa Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata, hai lama sungguh tak mai. Pasal apa tak mai? Macam mana boleh tak mai? Dia kata, itulah sebab baca Quran. Hang baca Quran sungguh sampai hang tak ada mai. Apa cerita? Hang jumpa apa dalam Quran? Kata orang ni, dia kata, aku jumpa dalam Quran, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di rezeki, di langit rezeki kamu dan apa yang dijanji oleh Tuhan pada kamu. Makna rezeki ni aku duk ingat kata di bumi, kata orang tadi. Rupa-rupanya rezeki ni di langit. Harta kita sebenarnya di langit. Kalau kita nak murahkan rezeki, angkat tangan panjat ke langit. Bukan Tuhan di langit, jangan salah faham pula. Tapi qiblatud du'a as-sama. Kiblat doa ialah langit. Tu kita angkat tangan ke langit. Jadi langit tempat rezeki kita. Kita ni hati kita duduk di mana rezeki kita. Maka kata ulama, faj'alu amwalakum fis sama'. Maka jadikan harta kamu di langit. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka siapa-siapa yang dia nak rezekinya dimurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjatkan doa kepada dia. Akhirnya bila satu, yang kedua nak baca Quran ni menjadikan seseorang tu murah rezeki. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menyebabkan seseorang tu murah rezeki. Ada satu orang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu orang ni dia diamanahkan jadi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bendahari kepada suatu ataupun organisasi yang nak mendirikan sebuah madrasah, sebuah sekolah. Jadi subhanallah, dia cikgu yang tunjuk dia jadi bendahari sebab dia ni ialah orang yang sangat pandai mengurus ekonomi dia. Sebab orang tahu cikgu ni dia duit keluar masuk bulanan, dia tulis keluar masuk semua, dia tulis. Dia ada buku, dia tahu belanja bulanan rumah dia banyak mana, keluar banyak mana, masuk banyak mana. Ada orang macam tu. Kita ni kita keluar kita tak tahu dah. Masuk kita tahu, keluar kita tak tahu. Cikgu ni subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina, dia tahu dia keluar masuk. Seolah-olah macam dia tu bendahari satu koperasi ke apa semua lah. Dia peribadi, dia keluar masuk. Diajak oleh ayahnya daripada kecil sampai dia tua, dia dah buat tu. Akhirnya lepas kata cikgu jadi bendahari cikgu. Nak buat ni bangunan 2 juta. Dia kata, ustaz saya ni nak jadi bendahari, saya tak kerti. Cari duit. Tak apa, cikgu. Cikgu jangan cari duit. Kami cari duit. Cikgu baca Quran ya. Ni kata ustaz yang mempengurusikan madrasah. Terus cikgu baca Quran ya. Duit cikgu jangan cari. Kami cari duit. Akhirnya, cikgu ni betul sungguh. Dia mula baca Quran. Baca Quran. Dia betul. Sampai daripada dia mula baca Quran tu, dia tak boleh tinggal dah. Dia kena baca Quran. Sampai dia menjadi pencandu Al-Quran. Faham tak? Dia mencandui Al-Quran. Tak baca Quran tak boleh. Teringat Quran nak baca. Sampai satu hari matanya nak kena buat pembedahan. Buat pembedahan mata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata doktor, dalam seminggu baru boleh buka. Dia tak sabar tunggu seminggu tu. Cukup minggu yang ke-7 tu langsung dah nak baca Quran. Kata bini dia, kata nanti sabar. Mata tu baru buka, tak boleh dah nak baca dah. Tuan-tuan, dia baca sampai merambu yang mata. Ni dia panggil halul Quran. Dengan sebab dia baca Quran tu lah, sumber pendapatan masuk, lepas cari duit mudah. Tuan-tuan, tu Quran. Satu orang subhanallah, saya baru jumpa balik lepas daripada bertahun-tahun. Orang ni, dia bela mak, dia jaga mak.
Mak dia ni dah bertahun-tahun, dah 10 tahun diurus oleh dia. Dulu boleh cakap, lama tak boleh cakap. Mak ni tak cakap dengan siapa kecuali mak dia dengar dia saja. Nak mandi, nak buang air, nak minum, semua dia. Sampai dia berhenti kerja sebab dia khidmat mak dia. Cerita dia masalah Sayyidina Muhammad. Dalam keadaan dia duduk diuji dengan mak ni, tiba-tiba dia Tuhan uji dengan suara tak ada. Suara sampai tak keluar. Macam orang suara itiang. Tahu itiang? Suara dia rengkungnya. Waktu tu tuan-tuan, dia kata pada doktor, doktor macam mana saya nak hidup doktor? Saya nak baca Quran. Tuan-tuan, dia ni macam mana saya nak hidup ni? Saya nak baca Quran, tak boleh baca Quran. Suara tak keluar. Tuan-tuan, cuba hayati orang yang suka baca Quran ni. Allahu akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi tuan-tuan, bila mana dia boleh baca Quran, suara keluar sikit, dia bersyukur sebab dia dah boleh baca Quran. Ni kita ni boleh baca Quran, ni tak baca Quran. Takut nanti esok bila dah tak boleh baca Quran baru nak baca Quran. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan, tu Quran. Jadi kawan ni subhanallah, dia baca Quran sampai dia tak meminta dah. Barangkali tu kot no, orang yang minta sedekah di pasar malam tu baca Quran kot no. No. Dia baca Quran tu, betul lah tu. Jadi dia tak tabung, tak terpawai tu, tapi dia baca Quran. Mungkin dia ada ilmu kot. Maknanya kalau nak murah rezeki, baca Quran. Jangan main biola. Jangan main kadang-kadang ni di pasar malam dia menyanyi lah apalah kan. Jadi subhanallah, maka orang ni dia tak lagi datang minta pada Sayyidina Umar sebab dia sudah dapat. Sebab di antara sumber yang menyebabkan orang tu murah rezeki ialah baca Al-Quran. Sebab tu siapa-siapa hafiz Quran, tidak ada hafiz Quran yang miskin. Tak ada. Kalau dia hafal Quran, betul-betul dalam Quran, dia akan kaya raya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi SAW lepas Nabi kita bagi, Nabi kata, Ya Hakim, wahai Hakim, inna hadzal mala, ni harta ni, nak bagi kat hang ni, khadiratun hulwah. Khadirah ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sesuatu yang kalau kita tengok, kita rasa terpikat. Apa dia ni? Inilah dunia. Inilah dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita tengok sesuatu yang dimiliki oleh orang bagai contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh kita kata, orang tu ada satu pasal saya tengok orang tunjuk dalam internet jam menteri-menteri. Hak ni 100,000, ni 120,000, ni jam mahal sungguh debuh. Apa dalam jam tu mahal sangat. Jam mahal ni murung kita ya. Kita beli jam mahal. Ada lah orang nak pergi tengok jam kita. Mereka tengok jam tak ada lah. Tak ada kot. Kita belagak seorang-seorang jam aku mahal. Tak ada orang main belek pun jam kita. Dia belagak seorang-seorang tu. Agak-agak jam mahal ni pasal apa? Dia macam juga orang dah beg tangan. Tu beg tangan. Beg tangan datin tu hantar berapa? Tu 45,000. Tu 60,000. Tu 100,000. Agak-agak mahal macam apa? Mahal ni sebab dia pergi tempah. Saya dengar orang cerita lah. Dia pergi tempah dekat syarikat tu. Dia nak beg tangan macam ni. Masalah Sayyidina Muhammad dengan makna beg tangan tu dibuat untuk dia seorang. Ya. Itu mahal. Selagi mana beg tangan tu ada jenama tu tak mahal lagi. Mana beg tangan tu ditempah untuk dia seorang daripada syarikat yang berprestij tu jadi mahal. Jadi makna yang nak buat beg tangan dia tu barangkali makan masa untuk dia seorang. Allahumma salli ala sayyidina. Orang yang jam tangan mahal-mahal sebab
Antaranya jam tangan itu dibuat dengan tangan. Nama jam tangan dibuat dengan tangan. No? Kalau jam tangan dibuat dengan mesin tu murah. Jam tangan dibuat dengan tangan. Begitu teliti. Jam Swiss contohnya. Soalan Sayyidina Muhammad. Mahal. Bila tengok jam mahal ni, tengok jam sak mahal. Mentang mana? Ish, hebat jam ni. Sampai belakang dia boleh tengok rangka dia. Bila tengok jam mahal. Jam kita ni, hak belakang tu tutup tu tak nampak apa lah. Ni boleh tengok jam dalam rangka dia tu. Macam kita boleh tengok rangka diri kita dalam. Dalam boleh tengok. Tengok jam mahal. Ish, mahal. Ini pasal apa kata-kata ish? Sebab dia hadirah. Satu masa saya daripada Kedah nak main Kuala Lumpur. Berhenti buh minyak. Tiba-tiba main kereta hak nipih tu. Kereta apa hak nipih tu? Boleh masuk, hak boleh masuk. Hak boleh masuk bawah lori. Kereta apa? Lamborghini lah. Kereta tu berhenti buh minyak. Saya kata, kereta mahal-mahal pun buh minyak juga. Ingat tak buh minyak? Dia berhenti tepi buh minyak tu. Ada hamba Allah tak malu lah saya kata. Dia pemain belek kereta tu. Macam duduk main kampung banat mana. Main belek kereta tu. Kata kalau aku malu nak pergi tengok. Soalan. Mangkali pasal apa yang main belek, main sapu-sapu tu. Nak sapu kan kereta dia. Kalau sapu kereta dia okey kat lah. Pasal apa? Sebab hadirah. Menarik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita pergi rumah orang kaya. Salli ala Sayyidina Muhammad. Kita masuk-masuk. Tu dia rumah mereka. Dengan aksesori, dengan sofa, apa semua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebenarnya semua tu bohongnya. Ada satu kawan saya, dia kerja di dia ialah toki kedai dobi. Satu hari mai satu orang datuk. Sallallahu alaihi wasallam mai dobi kedai dia, lepas tu suruh serika sekali. Sallallahu alaihi wasallam. Entah macam mana pekerja kawan saya ni, dia terserika pilekat di baju datuk, di seluk datuk ni. Yang mengambil seluk datuk ni, isteri dia. Dia mengamuk satu kedai lah, ya Allah. Hantar tak beli mana seluk ni? England tu. England mari pun, lama-lama tak dah macam seluk beli kot ni juga. Betul tak? Orang tengok seluk tu, orang tak kata beli England, orang tengok beli kot ni juga. Lepas tu Ustaz Azizan, almarhum, Menteri Besar Kedah dulu, dia beli baju dia di kedai, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, di kedai Cina di Simpang 4 tu. Dia kata baju mana pun pakai, orang tak main belek kita baju tak mana pun. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Orang ni kadang-kadang dunia menipu dia, nak pakai baju yang ada brand tu, ada nama. Sebenarnya kain tu juga bukan kain main pada syurga pun. Betul tak? Kain tu lah juga. Cuma mahal sebab brandnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semua nak brand, baju nak brand, seluk nak brand, sepeda pun nak brand. Cuma tak boleh berkeluar tunjuk no. Mana apa? Hadirah. Semua tengok menarik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang kedua hulwah. Hulwah ni manis dirasa. Jadi ni dunianya tengok menarik, rasa sedap. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, maka Nabi kata faman akhazahu bi tibi nafsihi. Siapa yang mengambil dunia dengan senang hati. Nak ambil dunia ni kena tanya, kena tepuk dada tanya. Rasa apa ambil? Rasa apa ambil? Kalau kita berasa senang, hati kita tak ada masalah, berarti boleh ambil. Tapi kadang-kadang macam ni, kita dah cukup dah keperluan hidup ni, tapi nak lagi. Nak tu, kalau kita ni ada iman, dia main rasa, dia macam meter galon. Tak betul meter galon. Dia tak tunjuk, mana tak naik 160, tak naik 170, tak naik. Meter ni di galon. Bila hati kita macam meter galon, berarti berhenti sah. Berarti apa?
Hak Tuhan jangan ambil. Tak sesuai dah. Tak berkat dah anak dia. Jadi selalunya bila benda tu kita rasa senang. Bila kita perlu, kita dapat. Faham tak? Kita perlu benda tu. Kita pun dah baca habis. Aku beli kerana apa? Aku beli benda ni kerana apa? Kerana apa aku beli? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Contoh, ada orang ada duit, dia beli kereta, ada duit, dia beli kereta elok. Tujuan apa dia beli kereta ni? Dia kata bukan apa beli kereta ni sebab nak tunjuk kata ada duit. Sebab dia pegang satu ayat, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhan engkau, ceritakan. Cerita ni bukan makna kita pi habang. Kita ada, kita tunjuk, tu mana kita dah cerita. Azan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faman akhadhahu bi tibi nafsihi burika lahu. Siapa yang mengambil dunia, harta benda dunia dengan rasa senang hatinya, dengan makna Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, seseorang itu mengambil harta benda dunia dengan cara yang diizinkan oleh syarak, oleh agama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dan memang dia memerlukan, burika lahu, maka akan diberkati dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, bila mana dia berkati dia, maka yang pertama sekali yang dia peroleh itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, akan dapat dia menggunakan ke jalan yang diredai syarak. Yang kedua, dia mendapat kebaikan dengan pemilikan dia terhadap sesuatu yang dia dapat tu. Dia dapat menjuruskan sesuatu yang dia miliki itu kepada dia boleh melakukan amal-amal yang soleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu maknanya berkat. Berkat ni maknanya ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Diperhatikanlah terhadap yang kita miliki. Kenderaan yang kita ada, adakah menambahkan kebaikan kita? Duit yang kita ada, adakah menambah kebaikan kita? Kebun-kebun yang kita ada, adakah menambah kebaikan kita? Jadi orang yang bertambah harta, bertambah melakukan kebaikan, berarti hartanya diberkati. Ada orang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, harta yang dimiliki itu tak guna pun, simpannya. Macam Jepun tu, Jepun ni, kalau kita pergi Jepun, orang Jepun ni tak naik kereta sangat. Dia naik kereta api banyak. Seolah-olah Jepun ni dia ada seolah-olah Jepun ni mereka tak hidup di atas tanah, mereka duduk bawah tanah. Bawah tanah satu kota yang cosmopolitan. Bawah tanah tu sibuk sungguh. Kereta api ni on time. Salah Sayyidina Muhammad. Satu orang menteri bahagian pengangkutan, bahagian kereta api, kalau kereta api itu terlewat, dia pada masa dia sanggup letak jawatan. Sebab orang ni, mereka ni turun kereta api ni, naik kereta api tu, turun kereta api tu, naik kereta api ni. Ni boleh cerita sebab pernah pergi. Bukan cerita saja, pernah pergi tengok Jepun tu, saya pergi Osaka. Salah Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, subhanallah, Jepun ni ada kereta simpan. Mereka naik kereta api. Sebab tu orang duk beli kereta recon Jepun. Meter sikit lah. Pasal tak naik. Tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad. Kita ni kalau kalau kita beli sesuatu, kita guna sampai habis maksimum. Tu baru guna betul. Kalau Tuhan nak tanya, baru berbaloi. Kalau Tuhan nak hisap, baru berbaloi. Ni tak guna, beli tak guna, simpan. Hisap tu panjang tu. Soalan Sayyidina Muhammad. Duk simpan tu di rumah belakang, di rumah kita tu. Mari sampai 5-6 hari. Baju semua tak pakai pun.
Jaga-jaga tu kena tanya. Bagi ramai orang nak pakai. Kampung saya banyak orang miskin. Bagi kat saya lah, Pak. Bila bagi kat mereka Allah seronok lah orang kampung ni. Ada satu orang tu raya, adik-beradik main daripada kampung. Dia kata tengoklah baju-baju apa yang nak beli, yang nak ambil tu. Tengok baju. Lah mereka tahu pakai dah. Baju elok-elok lagi. Pakai baju tu orang kata pakai macam pakai baju Mamat Datin ni. Pasal lawa. Jangan simpan bagi kat orang. Yang kita simpan, yang nak pakai, jangan sayang bagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa segala pun jangan simpan. Biar orang pakai, kita dapat pahala. Kalau simpan, tak guna untuk kita. Ya, apa sesuatu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jangan rugikan diri sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita kena pandai mengatur, mengurus nikmat yang Tuhan bagi, supaya kita tak lama berdiri untuk dihisab oleh Tuhan waktu kita berdiri depan Tuhan esok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Biar hak kita ada semua berguna. Ada orang di rumah ada kereta sampai 5-6 biji. Buat apa taruh tu? Bagi kat kami. Kami tahu nak guna macam nak pergi mayang Jumaat, nak hantar budak-budak sakit malam-malam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan. Jadi subhanallah, berguna juga kereta tu, orang guna. Tapi jangan jual, bukan kena nak beli. Kita kan ni kalau orang bagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, maknanya harta kita tu kita akan diberkati. Maknanya orang mendapat manfaat daripada hak kita miliki. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh tu macam orang kaya-kaya tu dah banglo banyak besar-besar tu. Ada orang kaya, masalah Sayyidina Muhammad, dia kata banglo dia buat tahfiz. Ni pandai guna. Pandai guna. Lepas tu ada orang kaya, masalah saya nak seminggu sekali, sebulan sekali, dia buat panggil anak yatim semua. Mai, guna rumah dia. Bagi rasa macam mana ada rumah elok-elok. Baik. Kalau tengok pada ibu kepada Syekh Mukhtar Al-Bukhari. Dia kalau lepas buat kenduri, anak yatim duduk dalam rumah. Orang lain makan di luar, tapi anak yatim diraikan makan dalam rumah. Jadi tu maknanya reti menghargai siapa yang dia panggil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada juga orang yang buat rumahnya masalah sayyidina Muhammad menjadi tempat pengajian pun ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Panggil tok guru mengajar seminggu sekali, lepas tu panggil orang ramai di tempat di taman-taman lepas tu, di tempat pengajian rumah depa. Jadi maknanya rumah itu dipergunakan untuk jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang dulu dia buat rumah ni besar pasal apa? Nak panggil orang makan kenduri. Rumah orang tua dulu kita, rumah kita kan. Abang atas tu luah. Pasal apa? Nak panggil buat kenduri sebulan sekali, tiap malam Jumaat. Mai makan kenduri di rumah buat majlis tahlil. Mana rumah tu dimanfaati. Dulu orang jarang buat kenduri di masjid. Orang buat kenduri di rumah. Jadi rumah bila orang mai rumah, tetamu mai rumah, dia bawa rahmat. Dia buat kalau dia pergi, dia bawa keluar dosa kita. Tu hikmah mai orang makan kenduri di rumah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, jadi bagilah segala yang kita miliki dimanfaati. Dia panggil burika lahu, akan diberkati yang kita miliki. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bidatik, Allahumma nawwir qulubana bidatik, Allahumma nawwir qulubana kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.